Semalam saya ada ziarah seorang guru. Kalau saya sebut nama dia, semua orang tahu nama dia ni. Seluruh Malaysia pun tahu guru ni. Tapi saya tak nak bagi tahulah siapa, kan saya jumpa 2 orang guru. Lepas tu kami adalah bercakap tentang beberapa perkara. Sehinggalah satu ketika bercerita tentang ada seorang ulama, orang alim ni. Dia meninggal dalam keadaan disihir dengan sangat dahsyat. Sihir ni memang betul-betul wujud. Jin, syaitan, iblis begini ni memang betul-betul wujud. Dah bahkan kedengkian dan kebencian manusia terhadap golongan-golongan alim, subhanallah, kadang lebih dahsyat. Sampailah keadaan dia semakin uzur, akhirnya meninggal dunia. Allahu Akbar, Allah jadikan itu asbab. Lalu kita pun tanya orang yang di bidang mana-mana pun sihir ni, orang berniaga, orang apa. Lalu kita pun tanya, kami suami isteri tanya, Ustaz, apakah amalan yang terbaik? Kan banyak zikir tu, zikir ni, baca itu, baca ni. Lalu guru ni cakap, yang paling kuat, pendinding paling hebat, tidak ada yang lebih hebat daripada ini, iaitu tahajud di tengah malam. Kemudian bila kita tanya, tengah malam tu pukul berapa? Tengah malam tu waktu orang dah pun ramai, kebanyakannya tidur. Pukul 12 malam, ramai tak lagi yang tak tidur? Masih ramai. Kedai makan, restoran ramai lagi. Pukul 1 pagi pun ada lagi. Biasanya pukul 2, pukul 3, pukul 4. Waktu inilah manusia paling ramai, makin kurang dan paling ramai dah tidur. Waktu kita betul-betul sunyi, sembunyi, tak ada siapa yang tahu ibadah malam kita. Dan jangan bocorkan rahsia kita dengan Allah, yang mana malam itu kita bertemu, dating dengan Allah. Tapi ada orang dia nak nampak, nak bagi tahu, nak orang tahu. Dia pagi tu menguap tak berhenti, menguap. Orang pun tanya, kenapa menguap tak berhenti? Ngantuk. Dah kenapa ngantuk? Malam tadi qiyamul lail. Tapi kau seorang je aku cakap, kau jangan cakap pada siapa-siapa. Aku takutlah aku ni. Dah cakap seorang cukuplah. Dah habis mungkin jadi hangus. Terus kita akan rasa na'udzubillah, menggugurkan pahala-pahala. Sebab setelah ada satu pun manusia tahu, akan kita dihinggapi penyakit riak, ujub, kagum dengan diri sendiri, akan jadi takabur dan sebagainya. Rahsiakan pertemuan rahsia kita dengan Allah pada waktu tengah malam. Allahu Akbar. Guru ni kata, bukan tak disihir, mungkin disihir juga, tetapi boleh tepis. Sebab apa? Allah dah janji, orang yang bangun tahajud di tengah malam, maqaman mahmudah, berada pada makam kedudukan yang terpuji. Bila Allah letak pada makam yang terpuji, tidak ada siapa yang boleh menjatuhkannya, mengapa-apakannya, boleh menyakitinya, kerana Allah telah menjaganya. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau nak cerita kelebihan tahajud, ada banyak hadis Nabi, ada banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, saya pun pernah ada seorang guru tu, dia cakap macam ni, Ustazah, kalau Ustazah ceramah, tolong ingatkan, tolong selitkan, tolong sampaikan pasal tahajud di tengah malam. Itulah kekuatan umat Islam yang hilang pada hari ini. Tentera Imam Mahdi yang akan berlawan dengan Dajjal dan tenteranya adalah di kalangan orang yang bangun di tengah malam. Orang yang selamat daripada fitnah kubur, daripada fitnah masyar, daripada fitnah Dajjal dan apa jua, adalah orang yang bangun di tengah malam tahajud. Orang yang begini, datang apapun ujian, cabaran, caci maki, kejian manusia, dia tak akan terusik, dia tak akan terhalang perjuangannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, nak baca lagi ni. Moga dijauhkan daripada kematian yang mengejut yang tak sempat bertaubat. Bersungguhlah kita berdoa minta husnul khatimah. Alang-alang kita memang akan mati, siapkanlah awal daripada sekarang rumah kubur kita. Ada seorang alim ulama disebut macam ni. Apabila dia ditanya kepadanya, kenapa kami ni takut mati wahai Syekh? Lalu dia jawab apa? Jawapan yang sangatlah menyentap hati saya. Orang alim ni jawab, kerana kamu menyiapkan rumah kamu di dunia ini lebih besar berbanding rumah kubur kamu. Kerana itu kamu enggan meninggalkan dan takut melepaskan rumah kamu di dunia untuk berpindah ke rumah yang lebih sempit. Bijak sangat jawapan tu, sangat mendalam.
Bayangkan macam ni makcik-makcik, ibu-ibu sekalian. Kita sekarang duduk rumah kecil 2 bilik. Tiba-tiba anak kita ataupun kita lah dapat duit yang banyak. Kita sedang bina rumah yang besar 10 bilik. Oi, besar sangat tu. Tak nak. Okey, tak nak 10, 5 bilik. Dah beza dah tu 5 dengan 2. Ruang tamu besar, rumah 3 tingkat, ada lift lagi. Tak nak lift. Okey, buat 2 tingkat saja. Lepas tu ada kolam renang. Takut lemas, tak payah kolam renang. Nak bercucuk tanam. Tapi rumah tu sedap, best. Rumah sekarang dengan tak ada aircon apa, dah dalam pembinaan. Saya nak tanya, sabar ke tak sabar nak pindah? Mesti tak sabar. Kejap-kejap pergi tengok, kejap-kejap pergi tengok bila nak siap. Satu hari kontraktor kata, makcik minta maaf, asal memang siap Februari 2020, tapi kena tangguh masuk April 2020. 2 bulan bagi masa, nanti siap elok. Kenapa pula dah janjikan bulan ni boleh masuk? Makcik dah packing dah barang apa semua. Bersungguhnya nak pindah. Lepas tu kontraktor nampak dah bersungguh sangat makcik ni. Makcik boleh dah masuk, tapi duduk bahagian tertentu je. Bahagian tu kita masih nak siapkan. Tak ada masalah, kita pindah dulu. Sampai macam tu sekali. Kalaulah kita menyiapkan rumah kubur kita dengan terbaik, kalaulah kita dah menyiapkan dengan pelindung daripada azab kubur, bila saat kita meninggal dunia, kita bukan ketakutan, bahkan kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu juga diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Allahu akbar, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua akan dapat panggilan ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Amin ya rabbal alamin. Yang kita takut, bila saat kita nak diambil nyawa oleh Allah, ketika itu ramai manusia tak redha, memberontak, minta dengan Allah supaya bertahan. Ya Allah, jangan ambil nyawaku dulu ya Allah, tak redha. Aku belum jadi isteri yang soleha. Aku banyak marah-marah, bebe-bebe tinggi suara pada suami. Aku belum jadi suami yang soleh. Ada lagi anakku yang aku belum tegur betul-betul pasal auratnya. Masa hidup sehat, tak ada nak tegur, nak bertegas pasal aurat anak. Dah meninggal dunia, ya Allah, aku belum lagi tegur anakku betul-betul ya Allah. Ya Allah, ada hutang lagi tak bayar. Ya Allah, aku sendiri tak tutup aurat dengan sempurna ya Allah. Ni nak meninggal dunia, masa tu tak ada nilai sedikit pun. Ya Allah, aku tak bersedekah banyak lagi ya Allah. Selama ni rasa umur panjang boleh nikmati banyak lagi. Kedekut bila sampai tiba masa ada peluang untuk sedekah. Berkira-kira sedangkan sedekah itu masuk akaun sendiri, bukan masuk akaun orang lain. Masuk akaun kubur, yang mana kalaulah kita dah menyiapkan rumah kubur kita dengan bekal sedekah yang banyak, kita tahu akaun sedekah kita akan buka bila dalam kubur. Tak boleh dah buka akaun CIMB ke Maybank ke SB, tak boleh dah masa tu. Tapi akaun sedekah boleh kita buka, menyebabkan kubur kita seluas mata memandang, rasa kedinginan syurga dan sebagainya. Sebab itu orang yang bijak, orang yang menyiapkan rumah kubur dia, desain kubur dia daripada sekarang. Bukan pergi gali kubur siap-siap tempat kubur tak, tapi dengan amal-amal soleh kita. InsyaAllah kita tengok ni. Tengok muka surat 162. Hafal dan jangan tidur lagi selagi tidak baca surah Al-Mulk. Jika tak mampu baca, ada orang tua kata saya tak mampu Ustazah, lepas tu tak mampu juga belajar, umur dah 80 lebih. Saya cadangkan biasanya pasang dan dengarkan surah Al-Mulk. InsyaAllah satu hari dah dengar hari-hari, nanti boleh diingat lalu dibaca insyaAllah. Mari sama-sama kita baca tentang kelebihan surah Al-Mulk. Okey. Ini adalah antara hadis Nabi SAW. Jadi saya nak kita ambil barakah baca hadis Nabi. Banyak tempat dia, bukan banyak tempat, banyak manusia, banyak umat Islam baca Quran tak baca terjemahan, tapi bila baca hadis tak baca matan hadis. Sedangkan baca matan hadis pun adalah satu pahala, satu ibadah, ia wahyu Allah.
Jadi kalau kita tak buat baca sama-sama, nanti mungkin seumur hidup tak pernah baca matan hadis. Yang biasanya kita dengar je ustaz baca hadis, kita dengar. Nak kita baca sendiri, kita tak baca. Nampak je hadis Nabi tu baca terjemahan. Tapi Al-Quran terbalik. Baca Al-Quran tak baca terjemahan. Sebenarnya kena buat dua. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sikit, kuat sikit, duduk tegak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa iza fihi insanun yaqra'u surata tabarakallazi biyadihil mulk hatta khatamaha fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun fa iza fihi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Baca hadis Nabi, maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tengok terjemahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan khaymah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Dia diri khaymah atas kubur, dia tak tahu pun ada kubur dekat situ. Lalu mereka mendengar ada seseorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Kita kalau dengar lah ada orang kat kubur tu kan, memang awal-awal lagi dah lari kan. Tapi sahabat Nabi dengar bacaan itu daripada awal sampai habis, daripada bawah tanah, suara yang jelas. Kemudian mereka, sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendirikan khaymah di atas kubur yang aku tidak tahu pun ada kubur akannya. Dan aku terdengar di dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ia surah Al-Mulk adalah penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Allahu Akbar.